forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar Ustaz Ali Muda jawab. Kononnya apabila PAS tutup kedai judi di 3 negeri mereka, ia adalah simbol negeri Islam. Sebelum tu saya baca detail sedikit. Dewan Ulama PAS beserta kerajaan pusat contohi Kedah tamatkan operasi judi. Dewan Ulama PAS menyeru kerajaan Persekutuan mengikut langkah kerajaan Kedah yang tidak memperoleh lesen judi, menjadikan tiada lagi premis perjudian dan loteri beroperasi di negeri itu bermula tahun ini. Okey, mari kita dengar jawapan daripada Ustaz Ali Muda. Dia akan kita komen macam biasa. Assalamualaikum. Ini ada satu komen ya daripada Azimat 67 yang mendakwa di Malaysia hanya PAS nampaknya bersungguh-sungguh untuk laksanakan Islam. 3 negeri tiada kedai judi. Okey, saya nak betulkan ya. Di Malaysia hanya PAS nampaknya bersungguh-sungguh sembang untuk laksanakan Islam. Itu sebenarnya bersungguh-sungguh sembang, bukan bersungguh-sungguh laksanakan. Hujah dibawa oleh Azimat ni 3 negeri tiada kedai judi. Tiada kedai judi bukanlah simbol sesuatu negeri tu negeri Islam. Negeri Islam ni bukan. Di Madinah pun orang bukan Islam tetap berjudi. Tak ada bukti, tak ada dalil Nabi menghalang orang Madinah berjudi, orang bukan Islam di Madinah dalil yang menunjukkan Nabi menghalang mereka. Tiada. Ya, mereka bebas lakukan apa mengikut kepercayaan mereka. Yang Nabi larang orang Islam saja. Jadi negeri Kedah ke Terengganu, Kelantan ke tempat orang bukan Islam, itu hak mereka. Mereka nak berjudi ke, nak buat semua, kerajaan perlu ada undang-undang untuk mengawal mereka. Untuk mengawal dan juga mengambil cukai perniagaan tu. Sebab kalau perniagaan yang halal boleh diambil cukai, perniagaan yang haram kena ambil cukai juga. Sebab kalau tak ambil cukai perniagaan yang haram, seolah-olah membantu, menyokong. Maka kerajaan syaratkan pendaftaran. Jadi ini salah faham pengikut PAS ni ya. Seorang maka jadikan tiada judi itu lambang Islam. Tapi yang nak berjudi pergi ke negara ke Thailand pun ada kan. Sampai ke Penang berjudi juga. Sebenarnya Islam ni lambang jelah rakyat dia patuh pada agama Islam. Bukan hanya kerajaan tu menutup segala pintu maksiat ya. Maksiat tak berlaku zaman bila-bila masa pun. Tak berlaku. Cuma orang-orang Islam yang dididik dengan baik, dia tak akan buat maksiat. Ya. Hanya dididik dengan semangat, sembang nak laksanakan Islam, tak jadi apa-apa. Akhlak tetap buruk juga, kata-kata teruk, mengkafirkan sesama Islam. Itu dah melambangkan ketidakislaman ataupun kegagalan dalam pendidikan Islam. Okey, saya nak refute sikit ya. Kononnya PAS bersungguh-sungguh laksanakan Islam. Baik, orang Islam hari ni yang solat 5 waktu, solat berjemaah di masjid, azan, iqamat setiap waktu di masjid surau tu, masjid-masjid tu siapa yang buat? Berapa buah masjid yang PAS buat di Malaysia ni? Ya. Bahkan di Terengganu tu, yang masjid yang besar-besar di setiap daerah tu, dilaksanakan di zaman MB Datuk Idris Yusof. Ya, betul tak? Tahu tak? Di mana-mana yang kata bersungguh-sungguh nak laksanakan Islam? Dan bajet untuk pentadbir Islam. Ya, cuba buat banding antara Terengganu dengan Selangor atau Kerajaan Pusat. Ya, zaman PN 30 bulan apa yang mereka laksanakan? Islam yang mereka laksanakan apa dia? Cuba senaraikan, cuba sebut. Ya, bahkan judi sebut judi kat sini. Judi cabutan khas judi dinaikkan. PH 2018-2020 3 kali setahun. Lingkungan Menteri Kewangan turunkan daripada 22. Dapat kat PN PAS yang bersamanya naik lagi jadi 22 kali setahun. Ya, kalau ada 6 syarikat judi, kiralah 22 kali 6. Berapa cabutan untuk judi? Jadi bohong ni. Sebenarnya PAS bersungguh-sungguh berbohong untuk melaksanakan Islam di Malaysia ini. Dan ramai yang tertipu dengan pembohongan PAS ni. Ya, walaupun sekalian. Okey, sekian. Wallahualam. Bismillah. Oh, nampaknya Pius Said telah respon kepada video saya. Okey, tengok responnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba nak respon kepada Ustaz Ali Muda tentang dia kata PAS bersungguh-sungguh nak sembang kepada Islam dalam satu video dalam TikTok dia lah. Jadi tuan boleh tengok, pergi ke page dia dan tengoklah TikTok dia. Cuma dia sebut macam ni kepada Ustaz Ali Muda. Yang pertamanya kaedah menyatakan ma la yutraku kullu la yutraku kullu. Kalau tak boleh buat semua, jangan buang semua.
Memang PAS tak boleh buat macam-macam. Tak boleh buat masjid, tak boleh buat surau. Masjid ni siapa yang di bawah peruntukan siapa masjid? Bukankah persekutuan? Kalau faham apa lah. Kalau masalah tolong tegurkan. Tapi ada juga masjid yang dibina hasil daripada wakafan orang ramai. Dikutip daripada orang ramai dan dibina masjid. Dibina surau dan sebagainya. Kalau itu di kacamata Ustaz Ali yang mengatakan bahawa PAS ni tak bina masjid dan surau, salah benar lah. Salah sangat. Amat-amat salah. Masjid dan surau itu suatu syiar agama. Tapi yang menghidupkan syiar itu adalah umat. Mana mungkin masjid itu hebat dan canggih manggih tetapi kharabu minal huda, sunyi daripada petunjuk, tak ada program, tak ada buat apa, ceramah bersekat dan sebagainya, tak guna langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz Ali sebut dekat Rasulullah tak melarang orang Yahudi ataupun orang kafir dekat Madinah itu berjudi. Orang datang kepada hamba tentang satu hadis menceritakan tentang itu, tentang perkara itu. Dan juga hamba nak nyatakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan jelas, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Mana ada satu agama dalam dunia ni Ustaz Ali yang membenarkan berjudi. Tak ada satu agama, hatta Yahudi sekalipun yang kita benci benar pada Israel tu. Tak boleh tak main judi. Cuma dia buat judi suruh orang berjudi sebab dia nak merosakkan kita. Jadi bila kerajaan Kelantan, bermula dengan kerajaan Kelantan, Tok Guru, takkan Ustaz Ali Muda tak kenal Tok Guru ni Abdul Aziz An-Narum yang mengharamkan atau menutup kedai-kedai judi. Sebab apa? Orang Islam, orang bukan Islam sendiri mari jumpa Tok Guru, kata terima kasihlah Tok Guru sebab suami hamba tak pukul hamba lagi, tak buat nanya pada hamba lagi. Sebab apa? Tak terlibat dengan judi dah. Seluruh agama mengharamkan judi. Tak sama macam arak lah, adalah yang dikatakan ada agama yang menghalalkan arak dan sebagainya. Jadi hamba nak respon pada Ustaz Ali Muda, kalau kita nak, orang kata istilah kasar, hamba tak guna lah. Hamba ni istilah, kalau kita nak ngipas sekalipun Ustaz Ali, slow-slow sudah lah. Tapi hamba harap sangat Ustaz Ali dapat jadi pengarah JECOM. Sedap mudah lagi hamba nak bakar, lebih parah lagi insyaAllah satu masa nanti. Jadi Ustaz Ali Muda, ala kulli halin, try lagi, try the best untuk dapat pangkat yang besar di sisi manusia sekarang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Pius Said dah jawab dua perkara. Satu tentang PAS. Saya persoalkan beberapa buah masjid yang PAS dah buat. Kalau PAS katakan, kalau mengikut PAS kata hanya PAS di Malaysia yang bersungguh laksanakan Islam. Jadi saya sebutlah contoh masjid, berapa buah yang PAS yang buat. Maksudnya banyak lagi pihak lain yang buat. Kalau contoh lain lagi pun banyak lagi, tabung haji ke, pendidikan Islam, sekolah SMKA, SABK, SBP agama, itu bukannya PAS buat, banyak orang lain buat sungguh-sungguh laksanakan Islam. Jadi yang azimat dalam video saya sebelum ni, saya menyangkal dakwah azimat yang tentang apa tu, menghapuskan judi di 3 negeri, menghapuskan judi di kata tu. Okey, saya jawab bahawa banyak lagi pihak lain yang sungguh-sungguh laksanakan Islam, seperti masjid. Jadi saya jawab tentang masjid tu, dan dia kata salah sangatlah kalau saya kata sangat-sangat salah katanya kalau saya kata PAS tidak membina masjid, sebab ada juga masjid dibina oleh duit orang ramai. Betul lah tu. Tapi saya persoalkan PAS, ya. Dan mendakwa hanya PAS bersungguh laksanakan Islam di Malaysia tu salah, sangat salah, ya. Masjid tu hanya satu contoh, banyak contoh lain lagi. Okey, yang kedua tentang judi. Saya minta saya bawa hadis Nabi tak larang, dan dibaca ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal syaitan. Ayat Quran itu untuk orang Islam diharamkan. Innama arak, judi, bertenun nasib dan menyembah berhala, kotoran yang amal syaitan, itu untuk orang Islam. Taklif dalam Quran dan hadis untuk orang Islam, ya. Orang bukan Islam tidak ada ditaklifkan dengan kitab Allah dan Rasul. Itu termaktub dalam ilmu usul fiqh, ya. Mereka ikut kepercayaan mereka, agama mereka pun mereka tak amal pun, tak ada sesiapa yang nak boleh, tak ada sesiapa boleh paksa mereka amalkan agama mereka. Kalau kita berhujah kata agama mana haram, halalkan judi, halal tak haram ke, agama yang selain pada Islam dia tak ada, yang Islam baik tak baik je. Dan kalau mereka buat pun benda yang tak baik pun, tiada hukumannya ditetapkan agama mereka. Maka dengan sebab itu, kerajaan diharuskan untuk melesenkan untuk kawalan, supaya dengan ada lesen tu boleh dikawal aktiviti perjudian itu dan boleh diambil cukai, supaya keuntungan tidak sepenuhnya kepada industri atau perniagaan haram itu, ya. Okey, timbul persoalan, ya, boleh tak kerajaan ambil cukai daripada perniagaan haram? Okey, di sini saya tunjukkan, ya, fatwa dalam islamweb.net, ya, dalam bahasa Arab lah, ya. Saya boleh baca sama-sama saya, ya. Ini satu soalan pertama, kerajaan bukan Islam yang memberi bantuan wang kepada orang Islam dengan sumber yang haram, seperti sumber arak dan seumpamanya lah. Maka apa jawapannya?
Jawapannya adalah ja'a fi Subulis Salam, kitab Subulis Salam, menukilkan daripada Ibn Qayyim Al-Jauziyah bahawa semua harta ini yang berkait dengan perkara haram ni wajib tasadduq bihi, wajib sedekahkan dengannya, dan tidak dipulangkan balik kepada orang yang membayar sedekah atau cukai itu, sebab ia adalah bayaran dia secara sukarela, sebagai ganti atau sebagai perkara haram nak bersihkan tu, dia bayar cukai, dan cukai itu digunakan untuk kemaslahatan awam. Di sini panjang kalau nak baca semua, boleh baca sama-sama bagi yang boleh baca, itu. Dan kesimpulannya, naqul li haula'i al-ikhwah inna lahum akhdha hadhihi al-amwal wa sarfuha ala mustahiqiha min fuqara'il muslimin wa masakinihim. Mereka boleh ambil harta daripada cukai tak bersih tu, yang haram tu, dan membelanjakannya ke atas orang berhak, di kalangan orang Islam yang miskin atau fakir. Yang kedua, fatwa daripada Darul Ifta, Majlis Fatwa Mesir. Soalan dia, orang Thailand dah tanya tentang kerajaan Thailand mengenakan cukai kepada perniagaan rokok dan arak di sinilah. Itu contoh je lah, maksud cukai di atas perkara haram. Jadi ada dua pendapat di Thailand ni, ada kata haram untuk umat Islam ambil, ada kata halal. Dikatakan cukai itu digunakan untuk perkhidmatan kesihatan awam. Jadi ada persoalan, ada khilaf. Maka Majlis Fatwa Mesir mengatakan tiada halangan dari segi syarak untuk menggunakan harta itu dalam tabung kesihatan awam. Kerana para fuqaha telah menaskan bahawa perkara haram boleh dibelanjakan dalam hal-hal keperluan awam. Bahkan sebahagian daripada ulama mengatakan bahawa menerima harta cukai, hasil cukai perkara haram ini adalah wajib. Sebagaimana harta ini apabila dimasuk ke dalam perbendaharaan awam, perbendaharaan negara, dia bercampur dengan yang halal banyak, maka yang sedikit pun jadi halal. Itu kaedahnya wal hurmah idza lam tata'ayyan halat. Benda haram apabila tidak tertentu yang mana satu, uncertain, maka dia jadi halal. Maka tiada kesalahan ke atas umat Islam untuk mengambilnya, bersama-sama orang bukan Islam dalam hal ini. Okey, itu fatwanya. Jadi kerajaan yang mengambil cukai daripada judi yang dijalankan oleh orang Islam, orang bukan Islam itu, harus untuk kawal. Dia sekarang ni satu hal, satu perkara yang saya nak sebut, di dalam komen video saya yang lepas, banyak sangat aduan yang mengatakan bahawa di Kedah, di Kelantan, yang konon tutup judi, tapi judi-judi haram, laga ayam, judi nombor, judi online bersama-sama tanpa kawalan. Itu keburukannya lebih teruk daripada judi yang dilesenkan. Jadi ada dalam nak mencegah mungkar tu ada kaedahnya, ada fiqh inkari mungkar. Kalau kita mencegah mungkar menyebabkan berlaku mungkar yang lebih besar, tak boleh dicegah mungkar yang itu. Sebab menyebabkan mungkar lebih besar berlaku tanpa kawalan. Itu tolong faham ke? Jadi sebelum pakoh saya baca betul-betul, baca betul-betul. Kita komen saya satu je lah. Kerjaan berpaduan pun ada juga buat pasal judi ni. Cabur takah judi dikurangkan dari 2 kali kepada 8 kali mulai 2023. Yang mana masa tahun PNU dia orang naikkan daripada 8 ke 22 kali. Gitu mari terus menyokong kerjaan perpaduan dan PMA Nur Ibrahim. Kita cambahkan lagi fikiran kita. Kita jangan tak asuk mengikut satu pihak saja. Gitu Assalamualaikum.